Hai, Assalamualaikum. Ya Allah, bersepahnya lain. Tak maulah tengok sana sangat. Sepah lah kat belakang ni kan. Sepah. Tunggu sekejap Oh, Allah. Okey. Alhamdulillah. Layan je lah. Okey, hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi. Hari ni hari Selasa. Alhamdulillah. Anda sedang menyaksikan di bilik ngaji. Okey, hari ini anda bakal bersama dengan Ustazah Asni Mansur. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau nampak Ustazah Asni Mansur masuk, bagi tahu dekat saya. Sebab hari ni kita sajalah nak kongsikan kepada anda semua. Kita akan baca surah yang biasa-biasa pendek je. Sebab saya cakap dengan Ustazah, jomlah kita ngaji sama-sama. Kalau Ustazah rajin dan kalau sudilah. Lepas tu mana tahu dalam masa 1.5 jam ni, insyaAllah bermula jam 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat, kita mengaji surah-surah pendek. So kita boleh dengar sikit masuk-masuk ayat dia dan sebagainya. Lepas tu ke penghujung tu mungkin dalam masa 5-10 minit ataupun 5 minit terakhir, kita boleh buat Q&A session pasal surah ke ataupun pasal apa-apa yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Apa pun, sekali lagi selamat berpuasa kepada anda yang berpuasa pada hari ini, dan selamat bersahur kepada anda yang baru nak sahur di luar negara. Sabar, sebab saya nampak ada kawan-kawan kita yang tengah berpuasa, tengah bersahur. Sebab sekarang ni kalau kita check dekat UK, dekat Faizal, dia what do you call that, dia baru nak sahur. Okay, dia baru nak sahur. Itu deh, baru nak sahur katanya. Sebab kalau dekat UK ni, time ni baru pukul 3 rasanya kan. Pandai-pandai lah korang kira. Okay guys, kalau korang dekat rumah, tekan love. Kalau korang dekat pejabat, tekan love. Adakah keadaan saya clear sekarang? Sebab saya memang ada masalah dengan live. Kalau kena live je mesti tak cantik lah live tu, sengit lah, blur lah, apalah. Tekan love. Masya Allah, ramai yang tengah berada dekat rumah. Saya tengah menunggu kehadiran Ustazah Asni Mansur. Kalau nampak, kobarkan cat dance sekali lagi. Hari ni kita akan belajar surah tu deh. Ni surah apa anak-anak? Sebab bukan apa kan, saya nak beritahu. Saya kalau terawih seorang, surah wajib tak lepas. Inna a'tainakal kautsar. Tu wajib. Kalau sama, tekan love. Kadang-kadang tak baca surah pun. Cakap betul, ini lillahi ta'ala. Bulan puasa nak tipu pun tak guna juga. Biar aku cakap betul. Okay, bulan puasa memang ada satu kali tu dah confused dah. Dah 8 rakaat Allah tak baca. Waladhdallin. Amin. Sujud. Okay, saya minta maaf. Tapi tak apa. Sebab saya pun dah bertanya kan. Tapi betul lah, macam awak angkatlah saya ni macam kau. Siapa yang dah tiada mengaji tu, janganlah tengok sangat live ni. Pergilah tengok live orang lain. Boleh kan? Bukan selalu saya nak cakap macam ni. Siapa yang macam baru nak belajar macam saya ni, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, lepas dal, ta, sad. Hai Kak Seri, apa khabar? Yasmin Anis, apa khabar? Adam. Sekali lagi guys, anda sedang menyaksikan di bilik mengaji bersama dengan Ustazah Asni Mansur. Hari ini setiap hari Selasa dan juga Jumaat. So kita put on your notification. InsyaAllah saya letak kat situ Farah Fazana dan kawan-kawan tu. Bukan apa, mungkin hari ni saya, hari Jumaat depan Tini for example, kita tak tahu. Ataupun mungkin geng-geng di bilik, ataupun mungkin anda juga nak live dengan Ustazah Asni. Boleh, kita akan bagi peluang kepada anda semua untuk tanya soalan dekat bahagian nanti. Bila kita live nanti, kita akan off komen-komen ni. Kalau nak tanya soalan, boleh tanya dekat bahagian box bawah tu. Okay, siapa nampak Ustazah Asni, bagi tahu dekat saya. Risau saya Ustazah Asni ni mana ni. Sebab petang kan saya nampak saya ada ngaji juga. Geng-geng ngaji ramai. Saya sukalah bila Ramadan ni kan. Apa yang korang suka pasal Ramadan PKP ni? Saya rasa macam, jujurlah, saya malam tu saya takkan tidur lah. Saya takkan, hai Nani, Tahir Fatimah. Lepas tu saya tak tidur. Sebab saya pernah tertidur sekejap. Lepas tu macam sedar-sedar je pukul 6.30. Allah,
Dah terus subuh. Tak apalah. Lepas tu apa lagi nak beritahu? Lepas tu saya sukalah macam kalau dapat peluang sembahyang malam ke apa ke kan. Lepas tu ini bukan nak bagi tahu apa yang saya buat. Tak, ini nak bagi tahu seronoknya PKP ni because selepas subuh kan kita dah ngaji semua kan. Tidurlah. Sebelum ke-12 bangun. Kalau bangun sebelum ke-12. Tapi sebab kerja kan, kadang-kadang kena bangun juga sebab time-time tu lah ni. Okay guys, Farida Fazil, Lianda Amira. Ada orang kata abang-abang lah awak. Jangan macam tu. Abang sebenarnya dah standby dah dengan plastik nak ngaji. Abang ni kita kena ni lah. Tadi saya keluar tu pergi buang sampah selesai ni. Tapi ni yang baru kita bukan tak tahu mengaji Kak, tapi dah lama tak ngaji. Sama tu yang banyak suruh lupa. Betul, saya suka real as free Inas. Izzah lah senang baca. Jujur ni betul. Korang kongsikan juga pengalaman korang mengaji. Betul. Kadang-kadang contoh macam hari tu kan saya baca Tabbat Siada kan. Kita kan selalu baca Tabbat Siada Abi Lahabin wa Tab ma agda anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Tapi sebenarnya kita kan kena berhenti. Itu pun saya sedar bila saya ngaji dengan Ustaz Fakrul. Tabas yada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab sayasla naran zata lahab. Oh berhenti. Ya selama ni kita ngaji ada hafal beri-beri zaman sekolah dulu tu kan. Kita selalu berhenti sayasla naran zata lahab wa imra'atu. Betul tak? Siapa geng tolonglah love. Bukan aku seorang je mengaji macam tu rupanya. Hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Mana Ustazah Asni? Saya risau pula. Ustazah Asni, are you there? Allahu Akbar. Izinkan saya cek sekejap bandingkan Ustazah Asni. Saya tak nampak Ustazah Asni. Kalau nampak Ustazah Asni tolong maklumkan dekat saya. Mungkin saya terlepas pandang. Saya dah risau ni. Tadi saya baru test live dengan dia dekat The Real Fafau. Terima kasih kepada anda yang baru saja masuk. Adam, Amiza, Kak Mas, Suzunis, Yati Kayati, Diri Atai, Faiz, Rabiatul Adawiyah. Hoodie tu saiz apa? Tu deh. Nampak? Saiz boleh pakai. Kita bukan tak tahu ngaji. Okey. Tak jadi nak tidur semula, nak belajar ngaji kak. Tu dah dia. Tengah duduk senyum tu. Alah tengah duduk senyum. Cuba buka Quran. Kalau tak nak buka Quran tak apalah sebab saya akan sediakanlah ni. Bila ngaji bab mahraj dah 8 tahun tapi bila ngaji depan Ustazah tetap salah. Ya Allah ya Tuhanku, faham tak perasaan tu? Sama. Hari ni nak belajar iza ja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita belajar sekarang sebelum Ustazah masuk. Kan kita kan selalu kan macam sekolah dulu kan. Kan kita selalu macam yang berhenti. Lagi kan Ustazah tanya ke Ustaz tanya kan. Aduh, kecoh pula. Lagi kan kena. Okey, giliran you mengaji. Sama tak? Sama. Dulu saya ngaji dengan Atuk kat session 8 blok 1. Dulu ngaji dengan Atuk. Lepas tu ngaji dengan arwah Cik Ha. Nak nangis lah, semua dah meninggal. Kita doakan untuk mereka, okay? Lepas tu saya dah lama dah tak ngaji. Lepas tu baru ngaji balik. Lepas tu dulu saya pernah ngaji dengan ni Kak Wadina Safia. Belajar ngaji sampai ke Australia aku. Kelas para Fauzana. Masya Allah, hai. Rasa macam hebat dia kata. Hebat orang mengaji tapi tajwid jahanam. Taklah. Okay guys, teruskan menonton. Are you guys still watching me? If you guys still watching me, can you please tekan love sebab saya risau Ustazah Asni tak masuk. Ataupun adakah anda ni sekejap boleh tak saya telefon Ustazah Asni sekejap? Saya telefon Ustazah Asni. Saya telefon. Saya risau dia. Mana Ustazah Asni ni? Ustazah Asni. Siapa yang kenal Ustazah Asni tolong ni kejap telefon dia. Kiki ramai masih lagi menonton. Sebab saya risau. Hari ni kita nak belajar dengan Ustazah Asni. Tadi dia live dengan saya. Baru live tadi 11.50
Hello? Saza? Saza, Assalamualaikum Saza. Are you okay? Okey. Kita mula belum? Dah mula dah Saza. Pukul 11 topek dia nak masuk dalam di bilik ni. Kenapa di bilik tu tak ada pun live? Tak ada live di bilik? Saya check je habis. Tapi macam mana diorang tengok saya live? Dan tunggu je. Okay. Dan tunggu Saza masuk ya. Tak apa. Kalau murid alright, tunggu Saza tak apa. Takkan Okay, Saza bye. tunggu Saza. Okay, bye. Takkanlah Ustazah tunggu murid kan. Biar kita tunggu Ustazah. Tak apalah Ustazah sama. Apalah salahnya. Kita kena husnuzan. Refresh balik Ustazah. Tu dia. Refresh balik Ustazah. Okay. Apa tadi tengah cerita tadi? Itu cerita pasal mengaji lah. Lepas tu. Tu dia. Alhamdulillah. Mari macam tu. Mari kita ucapkan salam kepada Ustazah Hasni Mansur. Salah seorang Ustazah. Dia sengit lagi. Alah. Kami nak janganlah sengit Ustazah. nak pakai Ustazah, earphone ke tak? tak payahlah. Saya rasa macam Ustazah dengan suara saya sama macam Halilintar. Ya, okey, clear tak? Clear Ustazah, sedap suara Ustazah. Ho. Okey, Assalamualaikum kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Anda sedang menyaksikan di Bilik Ngaji. Hari ini bersama dengan Ustazah Hasni dan saya Farah Fauzana. Assalamualaikum, apa khabar Ustazah, sihat ke? Alhamdulillah, baik, syukur, alhamdulillah. Farah sihat So ke? saya nak tutup off commenting ni buat sementara waktu. Sebab kalau anda ada soalan nanti di penghujung ni 5 minit terakhir, 10 minit terakhir anda boleh tanya soalan kat bawah tu. So Ustazah sihat? Alhamdulillah. Risau Ustazah, saya tunggu kat Ustazah. Ustazah ni mana? Tak, tadi saya allergic sebab makan ayam sikit kan. So, itulah. Ustazah, cuba Ustazah rendahkan sikit kamera Ustazah. Kamera Ustazah. Kamera. Bukan rendahkan kepala. Dia macam ni kan? Macam Jap. tiupkan ke bawah. Bukan ke bawah. Ke bawah lagi. Macam tu Masya Allah. Lagi ke bawah sikit. Bawah lagi sikit. Jatuh dia. Okay. Jangan marah. Jangan mengarah Ustazah. Kau anak murid yang degil. Okay, hari ni saya nak kongsikan kepada anda semua. Saya nak kongsi ni Quran Ustazah bagi. Kita pernah pergi umrah sama-sama tanpa dirancang. Ustazah jadi mutawif. Saya pun sibuk belajar jadi mutawif. Tapi apa pun tak tahu. Saya jadi mutawif ni, bodyguard. Masya Allah. Farah jadi bodyguard saya tu dekat Raudhah. PA. Okay Ustazah, hari ni kalau anda sedang menonton, hari ni kita akan belajar surah insyaAllah. Surah apa ni Ustazah namanya? Surah An-Nasr. An-Nasr. Tekan love guys, tekan love. If you guys are watching us now, tekan love. Ustazah silakan Ustazah, mari kita mulakan kelas kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan baca surah An-Nasr yang mana surah ini dinamakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah berarti surah ini diturunkan selepas hijrah. Okey. Bagi yang nak tengok surah ni, Farah tengok muka surat berapa surah ni? Surah ni muka surat 204. 203. Biar betul Farah. Salah. Ni apa? Tak apa. Oh, ni bukan 2. Ni 6. Tak pandai baca Jawi, sabar. Tak apa. Kamu pun belajar. 653. 653 Ustazah. Ustazah ni suka tak bagi soalan-soalan. 603 Farah. 603. Oh tu bukan 5 ya Ustazah? Bukan wah. Dot. Okey betul-betul 603. Muka surat 603. Yeah. Yes. Okey. Dah Ustazah. Surah ini adalah di antara surah-surah yang menjadi favourite kita semua sebab dia sangat pendek. Betul? Betul Ustazah. Okey.
Dan surah ini dinamakan sebagai sempena nama kalimah perkataan Nasru. Nasru iaitu pertolongan. Nasru. Nasru. Okay. Sebab itu dipanggilkan suratun Nasr. Nasr. Ayuh, Masya Allah. Bagus, Farah. Dia tak tidur Zaza untuk kelas ni Ustaz. Saya risau. Farah nampak kurus ataupun kesan Ramadan ataupun sebab pakai hitam? Oh, saya rasa sebab saya pakai ni macam rapper, so saya dah banyak buat exercise macam ni. So saya bagus. Betul lah. Okay, Farah sedia Baik Zaza. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita niat nak baca Quran ni, kita niat, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah bacaan aku ini ya Allah bacaan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidaklah sama tapi kita berusaha ke arah memperbaiki bacaan. InsyaAllah, amin. Dan bila kita baca Quran tu, selain kita fikir kita baca Quran, kita baca sebab kita sayang Rasulullah. Kita kena rasa Rasulullah susah-susah nak sebarkan wahyu. Jadi sebab itu kita berusaha untuk memperbaiki bacaan dengan baca yang betul kerana sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi susah payah untuk sebarkan wahyu Allah. Jadi kita berusaha susah-susah untuk belajar baca Quran. Tak apalah susah-susah, okey? InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penuh dulu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okay guys, itu saja live kita hari ini. Thank you so much for watching. Dua Zaza. Alah, dah nampak kurus. Dah nampak kurus. Sedap tak payahlah nervous. Saya rasa nervous Zaza, saya tak tipu. Dari semalam saya baca surah ni sama. 8 rakaat saya semalam tarawih, saya baca surah ni saja. Ui, Masya Allah. Nama dia training. Masya Allah. Tapi saya tadi, sementara Ustazah tengah live, tengah mengaji tu, saya tengah duduk jenguk. Mungkin sebab saya tak nampak kat sini sebab Allah memang dah tekan dah. Sebab saya tak nampak okey. Saya tak tekan, saya nak nampak mulut Ustazah. Sebutan Tuhan tu yang saya tengah duduk menjengah-jengah. Okey, tak apa, tapi saya nak nampak dah juga tadi. Baik Ustazah. Nampak Ustazah? Okey. Farah nak baca? Boleh Ustazah. Okey. Kita potong huruf satu-satu dulu, boleh? Boleh Ustazah. Maksud dia? Potong huruf satu-satu, artinya kita word by word, kalimah bil kalimah. Kalimah bil kalimah. Baik. Ayuh. Okey. Idza jaa. Itu Farah boleh ikut. Iza jaa. Korang ikut saya. Korang jangan nak tengok je. Ikut. Okay. Iza jaa. Allahu Akbar. Dia dah cakap. Elok sengit je. Sengit je Ustazah. Tak apa. Sengit lah pun tak apa Ustazah. Sekejap. Demi Ustazah. Saya ikut je. Iza jaa. 6 harakat Ustazah kan? Iza jaa. Okey. 5 harakat. 5 harakat. Ya. Okey. Baru tak jatuh. Okey Ustazah. Demi Ustazah. Okey. Sengit lah. Ustazah sini sikit Ustazah. Tak nampak Ustazah. Sana cantik sikit. Op.
macam tu. Okey. Okay. Okey. Dah lama ke jadi floor manager? Saya budak semua Ustazah. Saya nak Ya, kita betul. teruskan Ustazah. Saya dah malu ni. Okay, idza huruf I, alif huruf alif, kita kena sebut datang daripada dada. Bukan sambil lalu je. Idza jaa, alhamdulillah, idza jaa. Dia kena I. I. Idza I. Daripada dada. Makhrajnya daripada dada. I. Kenapa hamzah makhrajnya daripada dada? Sebab huruf alif kan kita nak sebut Allah. Allah. Maka sebab itu di antara hikmah dia makhraj alif daripada dada supaya kita panggil Allah daripada hati kita. Allahu Akbar. Masya-Allah. Allah, Allah. Idza jaa nas. Ada kat sini ada berapa huruf hamzah? Ada 2. Satu. Ayat Dua. Okay. Jadi cuba tengok perbezaan kalau kita jaga huruf alif Idza jaa nas kalau tak jaga idza jaa nasrullahi wal fath idza jaa jaa berarti Masya-Allah, betul. Itu yang kita cari. Oh, betul boleh rasa Ustazah, betul lah saya cakap. Boleh rasa. Buat sekali. Cuba korang pekan dada, lepas tu korang buat Iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau dia tidak datang dari dada. Kalau kita baca daripada dada tu, kalau tidak daripada keluar daripada makhraj dada, dia akan jadi makhraj kita panggil jauf. Jauf. Bukan jauh, bukan. Jauf. Okay, Zah. Artinya rongga mulut. Okay. 5 harakat bukan 6. 5 harakat. Ada satu tip saya nak bagi. Mana-mana tanda panjang, tanda panjang yang macam ni, dan selepas dia ada huruf hamzah, jadi 5. Yes, bagi je 5 senang. Dia boleh baca 4, 5, bagi je 5 senang. Tanda panjang, lepas tu ada hamzah. Okay, maka bagi 4 atau 5 harkah. Baik. Okay, ada hamzah 2. Kemudian dekat sini ada huruf sad. Sad. Idza jaa nas. Hati-hati kat sini. Hati-hati apa tau? Ramai orang dia nak jaga sad. Dia nak jaga sad. Tapi daripada nun dia dah sad kan. Macam mana jadi macam ni? Idza jaa nasrullah. Kenapa jadi nasrullah? Nun atas na. Bukan nun atas no. Idza jaa announce. Betul. Itu yang kita cari. Masya Sebab Allah, huruf nun betul. bil fathah baris atas bukan no. Bukan no. Beza. Gila, saya selalu baca Iza jaa nasrullah. Bagus. Gila lah perakaat saya semalam Ustazah. Allah tak. Allah Maha menerima insya-Allah. InsyaAllah, amin. Itu sebab lepas solat, habis puasa, kita kena doa. Masa buka puasa kita doa, taqabbalallah. Ya Allah, terimalah puasa aku. Janganlah kau berkira atas kekurangan-kekurangan ibadah aku. Habis solat, kita baca, ya Allah, aku lemah ya Allah, tapi kau terimalah amalan aku ni ya Allah. Yang kurang tu kau lebih kurang je lah ya Allah. Baca Quran, doa, taqabbalallah. Terimalah bacaan aku ya Allah. Aku tahu ya Allah, aku tak sempurna, baca pun ada na jadi no. Ampunkan aku ya Allah. Kau terimalah kekurangan aku ya Allah, aku masih belajar ya Allah. Taqabbalallah, itu words dia. Taqabbalallah. Nanti kita baca lain. Okay. Baik Ustazah. Okay. Now,
Na jangan jadi no, hati-hati. Na. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iwal fath. Masya Allah. Betul ke Ustazah? Betul? Saya tengah tengok mulut Ustazah ni. Okey. Cuba baca Saya lagi selalu sekali. susah hati dekat situ je sebenarnya. Okey, cuba baca lagi sekali. Bacalah korang dulu. Korang kat rumah pun baca juga. Korang jangan tengok je. Korang pun tak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lah dong Aku just. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi tak bunyi pun saya yang last ujung tu. Sabar. Saya cuba lagi sekali. Farah, ini satu yang baik. Bila kita baca salah, kita sendiri perasan kita baca salah. Itu petanda yang baik. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. Okay? Itu simptom yang bagus. Okay, Ustazah. Okay. Lindang saya ni sejatuh pula. Okay. Saya cuba ulang balik Ustazah Alright. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iwal fat. Iwal Okay. faketi. Okay. Faketa. Macam mana Ustazah? Okay, dia macam ni. Seterusnya ada satu tips. Okay. Okay, asal ayat dia wal fathu. Quran ni keistimewaan dia, dia tidak pernah meninggalkan walau satu huruf. Maksudnya macam ni, macam mana saya nak cakap dengan bahasa yang lebih indah. Okay, hebatnya Quran, dia nak jaga sebab setiap huruf Quran ni ada malaikat yang jaga. Allahu Akbar. Setiap huruf. Dan sebab itu kita tak boleh tinggalkan dia sebarangan. Contoh, erti tajwid yang sebenar adalah menjaga hak untuk setiap huruf hijaiyah. Jaga hak di setiap huruf. Sama ada dia berbaris atau dia dimatikan. Okay? Jadi, kalau dia berbaris, mungkin kita boleh jaga hak untuk huruf ha. Okay? Farah okay? Okay Ustazah. Sorry Ustazah. Nak tulis. Okay. Tidak menjadi masalah kalau huruf ha ini berbaris. Contoh wal fathu, tak ada masalah. Wal fathu. Okay, kita menjaga huruf fa, kita jaga hak dia. Kita menjaga huruf ta, bila dimatikan fat. Jangan fata. Okay? Fat. Angin. Fat. Jangan fata. Fat. Okay? Fat. Dan kita boleh menjaga makhraj ha bila hu. Now, Fat. bila kita waqaf, wal fat, mana hak ha? Kalau ha tu kata, mana hak aku? Aku mana aku? Ha dia cakap. Kalau dia berbaris, kita sebut dia wal fathu. Contoh kalau kita bacaan ni sambung. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Okay, artinya hu tu kita sambung, tak ada masalah. So bila kita waqaf, idza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau kita tak jaga pada ha yang sikit itu, bila kita mati, wal fath. Oh, ada ha kat ujung dia. Wal kat sini. fath. Nak kena bunyi tak ke ataupun dah ha je? Wal fath. Wal fath. Dan ha kata, nasib baik aku ada. Ingatkan kau tinggalkan aku. Ustazah, bila setiap kali Ustazah sebut itu kalau kita nak sambung, kalau kita nak wakafkan, maknanya kita akan berhenti dekat wal-fat. Wakaf tu, perkataan wakaf tu bermaksud kalau kita nak berhenti. Yes. Wakaf artinya kita berhenti. Okay. Sebab saya adalah antara mereka yang apa wakaf tu? Okay. Maknanya wakaf tu berhenti. Okay guys, berhenti. Awak sama je dengan saya. Kalau awak tak faham, saya faham. Aku faham korang. Aku akan tanya soalan yang sama juga. Saya akan tanya soalan yang macam biar tak masuk akal. Saya minta ampun, minta maaf Ustazah. So, okay, kepada anda. Kita gunakan bahasa-bahasa yang mudah lah. Tapi bagus juga untuk kita belajar bahasa-bahasa ini supaya kita memahami dia bila kita pergi kelas-kelas yang advance nanti. Oh, wakaf dah tahu dah maksud dia. Wakaf artinya berhenti.
Aywa. Wakaf. Aywa. Saja. Dah faham Artinya Faham, bila hak itu hidup tidak menjadi masalah. Tapi bila dia mati mungkin hak dia kita hilangkan. Wal fath. Okey, Ustazah saya cuba balik, Ustazah boleh? Boleh. Okey. Iza jaa nasrullahi wal fath. Okey, bagus. Masya Allah. Cuma pada Nasrullahi, ha tu macam kecil je. Dia kena ha yang daripada dada. Iza nasrullahi wal Hi masih lagi ha nipis. Iza jaa nasrullahi wal fath. Farah buat suara abang-abang Farah tu. Okey, baik. Iza jaa nasrullahi wal fath. Confirm, itu yang kita cari. Aywa. Maknanya Aywa. saya tak boleh kupik. Allahu Akbar. Saya ngaji kena pakai suara besar saya. Kau tak sampai. Okey, faham Ustaz? Okey. Dan saya nak tambah lagi. Kesimpulan dia, contoh macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, min. Kalau hidup, alamina. Alamina. Betul? Betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Okey, tak ada masalah kalau dia hidup. Bila diwakafkan, bila kita matikan, dia jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dia Sebab hujung dia ada nun. Nun. Betul? Nun Ustaz, nun. Oh, Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan. Tak payah buka. Farah dengar je. Tak payah buka. Baik Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Kenapa nah? Sebab nak jaga hati nun. Nanti tak sebut nah, nanti koci hati nun. Faham. Okey? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je, okey? Okey, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Mim. Maliki Yaumiddin. Tapi tak payah nah tu. Itu contoh je. Okey? Faham. Okey, faham. Maksudnya, jangan sampai huruf-huruf yang diwakafkan hilang haknya. Hilang hak. Baik, Okey, baik. ayat yang kedua. Wa ra'aita. Masya Allah. Hamzah Farah sudah bagus. Wa ra'aita. Wa ra'aita. Dia bukan wa, dia wa. Masya Allah. Masya Allah, yes. Wa ra'aita. Saya baru tahu Masya Allah. Bagus. Wa ra'ai. Okey, huruf ra. Huruf ra, dia memang tebal. Tapi hati-hati, tidak semestinya tebal itu perlu dimoncongkan mulut. Moncong? Ru moncong? Sebab dia baris depan. Ni jatuh wara. Okey? Betul. Wara, ra. Jangan sampai ra. Bila kita sebut ra berarti itu moncong. Wara. Itu yang moncong ini adalah untuk dhammah. Baris depan. Fathah, I kasrah, U dhammah. Fathah, I kasrah, U dhammah. Fathah, I kasrah, U dhammah. Ra fathah, Ri kasrah, Ru dhammah. Oh, faham. Wara'aita. Wara'aita. Bagus. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi din. Okey, satu-satu. Wara'aita. Wara'aita. Okey. Kemudian ada nas. Sorry, sambung Ustaz Okey.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Okay. Tengok nun yang bersabdu. Nun. Lepas tu dia ada sabdu. Nun yang ada sabdu bererti sebenarnya nun itu ada double di situ. Satu yang mati dan satu lagi dihidupkan. Faham? Bererti satu yang mati, sebenarnya nun yang tasydid bererti ada dua nun dekat situ. Ada dua nun. Maknanya kita kena baca panjang. Sebab itu dia jadi gunnah. Ini idgham ma'al gunnah. Ini nama dia wajibal gunnah. Baik Ustazah. Saya confident je, jangan marah. Tak apa. Okay. Dan wajibal gunnah ni ada dua huruf. Satu nun dan satu mim. Satu nun, satu mim. Baik. Nun dengan mim kalau dia gunnah, so kita kena bagi tekan dia. Memang kita baca dua harkat. Tapi guru saya cakap, bagi tiga tak apa sebab dia wajib. Wajibal gunnah. Wajibul gunnah. Bagi tiga je. Dan ada huruf-huruf yang lain yang kita kena dengung juga. Contoh macam ikhfa. Dia kita kena tekan, kita bagi dua. Jadi nak membezakan di antara wajib al-gunnah, wajib dengan yang tak berapa wajib ini, maka sebab itu wajib al-gunnah kita boleh bagi tiga. Jadi bacaannya. Okay, baik. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Okay, cuba Farah baca. Saya cuba Ustazah Okay. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Masya Allah. Bagus. Cuma hilang ha-nya. Ha tu terlanggar sikit. Dinillahi. Ha. Oh, yang tadi ya. Fi dinillahi. Itu betul. Dinillahi afwaja. Masya Allah. Ayat seterusnya. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kalau kita waqaf. Fasabbih. Saya tengok betul Ustaz. Fasabbih. Bi bawah bi. Fasabbih bihamdika. Ikut. Korang pun ikut sendiri. Bihamdi rabbika. Saya dah baca salah. Mana ni Ustaz? Fasabbih. Saya tengok. Okey. Fasabbih Bihamdi rabbika. bihamdi rabbika Fir. Hu. Okey. Hati-hati kalau nak wakaf. Bila nak wakaf, bererti kalau kita tak wakaf dia akan jadi wastaghfirhu innahu. Ha tak ada masalah. Tapi bila you wakaf wastaghfir. Kenapa ada ha? Rupanya ada ha di hujungnya. So ha kata nasib baik engkau tak tinggalkan aku. Kalau tinggal kita ngajuk tau. Gitulah. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang baca wastaghfir. Ha kata, hey mana hak aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Sampai hati tau. Gitulah kan. Farah okey ke? Okey. Tak, bila cerita tu saya masih terbayangkan. Macam dia bercakap dengan kita kan. Betul? Sebab itu Quran ni dia akan jadi lawyer kita. Kalaulah kita rasa kita tak dapat nak jawab soalan mungkar dan nangkir, so kita hire lawyer untuk tolong jawab untuk kita. So kita tak payah nak susah-susah jawab. Macam orang nak masuk mahkamah,
dia tak boleh nak jawab sendiri. Susah nak jawab. So dia hire lawyer supaya lawyer tu bertugas untuk dia. So Quran ini adalah lawyer yang boleh bertugas untuk kita dengan syarat you baca. Masya Allah. Walaupun ada salah, walaupun ada kurang, tapi ini proses untuk belajar. Wastaghfir. Okay? Wastaghfir. Masya Allah. Masya Allah. Innahu kana tawwaba. Sorry, tinggi sangat. Innahu kana tawwaba. Bagus. Hati-hati sebab tawwaba tu bukan gunnah. Dia jangan baca kana tawwaba. Jangan. Sebab dia tasydid saja. Innahu kana tawwaba. Tawwaba. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, Masya Allah. Okey, satu kehebatan surah ni. Ayat ni cerita pasal Allah bagi bantuan. Nama dia Nusrullah. Nasrullah. Nusrah Allah. Artinya nusrah untuk mendapat bantuan-bantuan daripada Allah. Nusrullah nama dia. Dan Allah kata aku dah tolong kau, masa kau perang aku tolong. Dan ayat terakhir Rasulullah sebut fasabbih, maka ini adalah satu order. Fasabbih, maka bertasbihlah. Ni tasbih ni. Farah. Yalah Ustazah. Farah tahu tak? Belakang ni tunggul bunga kertas saya yang dah mati. Masya Allah. Lepas tu Ustazah jadikan macam tu? Saya tanam-tanam, saya sedih lah sebab tunggul ni saya kutip. Orang buang kan? Orang terbang-terbang, orang buang, saya kutip. Biasanya kutip-kutip, biasa hidup. Tapi yang ni tak hidup-hidup hampir 3 bulan. Last sekali saya buat keputusan, tak apalah tunggul. Kau tak hidup, aku cuba jadikan kau bermanfaat juga. Lepas tu saya buatlah tempat letak Quran saya ni. Ni tempat letak Quran saya. Sekejap. Oh, ya ke? Ni tempat letak Quran. Letak kat sini. Oh, kedahnya Masya Allah. So ni tasbih, saya letak ni lah tempat sangkut dia supaya tasbih ni boleh sangkut kat sini. Masya Allah. So kepada anda yang mungkin baru saja menonton kami hari ini, saya Farah Fazana bersama dengan Ustazah Asni. Saya sebenarnya bersama dengan Ustazah Asni. Abaikan keadaan lokasi dan juga kedudukan Ustazah Asni disebabkan keadaan tak diizinkan. So hari ini kita tengah mengaji surah An-Nasr. Ya. An-Nasr. Dan okey, Ustazah artinya dekat ayat nombor 3. okey. Maka bertasbihlah. Bertasbihlah. Fasabbih bihamdik. Bihamdik. Maka bertasbihlah. Bihamdik. Kau kena puji Allah. Bertasbihlah. Kau pujilah Allah dengan memujinya. Dengan satu pujian. Fasabbih bihamdi rabbik. Bihamdi rabbik. Dengan memuji Tuhan engkau. Sebab Allah ni sangat layak untuk dipuji. Kita tak layak untuk dipuji. Sebab itu kalau orang puji kita, kita sebut Alhamdulillah Allah punya. Kalau orang puji kita, kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau ampunkan aku ya Allah. Dan sebenarnya dia tak tahu siapa aku ni yang sebenarnya dia puji-puji. Tapi kau jadikanlah apa yang dia cakap tu aku lebih baik daripada apa yang dia disangkakan. Okay. Dan Allah ni sangat suka bila dia dipuji. Allah sangat suka bila dipuji. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. And then dalam keadaan susah dia puji Allah dan Allah lepaskan dia. Masya Allah. So instead of we question why, kita tak apalah, thank you for this experience, thank you for this. Okay. Faham? Maka bila kita berada dalam masalah, kita ambil masa untuk bertenang dan kita puji Allah, Tuhan.
subhanallah, memanglah ya Allah, engkau memang hebat ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah. Kita ada masalah, kita bertenang dan puji Allah. Kita puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau hebat ya Allah. La ilaha illa anta. Tuhan, tak ada Tuhan yang aku sembah melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Akulah yang zalim. Aku buat dosa, aku zalim ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Dan ayat ni bagi tahu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kau tasbih and then minta ampun dengan aku. Minta ampun dengan Allah dan minta ampun. Artinya salah satu cara untuk minta ampun dengan Allah adalah tasbih dulu. Subhanallah ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Subhanallah ya Allah. Engkau hebat, engkau indah, engkau... Sebab lafaz subhanallah ini, ya, dalam surah ini adalah tasbih. Lafaz subhanallah ini nak ceritanya, Allah itu bebas daripada segala sifat-sifat yang tercela yang ada pada kita. Subhanallah. Allah berlepas daripada segala kekurangan. Contohnya, Allah kita ni copet pelupa. Kan? Kalau Farah tak remind saya ada live hari ni, saya lupa. Maka subhanallah, Allah berlepas diri daripada sifat yang lupa. Macam kita. Kan? Cadang nak baca Quran ba'da subuh, selepas subuh. Tapi kita tertidur. Tertidur lah. Yang depan ni sama baca. Betul baca tapi tertidur. Yang depan tu bersama, yang bercakap ni bersama ya. Ya, sama Ustaz. So, itu normal sebab kita punya banyak sifat-sifat kelemahan. Tertidur, maka subhanallah, Allah itu selamat daripada sifat-sifat yang tertidur. Subhanallah. Sebab itu subhanallahi tamla'ul mizan. Kalimah subhanallah boleh memenuhi mizan. Yang kita tasbih, subhanallah tu, kalaulah amal kita nanti dekat akhirat tengah timbang, tengah timbang, tengok yang buruk tu lebih. Lepas tu kita mana nak cari amalan? Rupanya ada satu tercicir amalan, masa tengah live dengan Farah, kita sebut subhanallah. Allah kata, malaikat cakap, aku nak pakai satu je lagi untuk timbang dia punya mizan. Mizan ni neraca kan? Neraca. Ambil satu subhanallah, ingatkan nak pahala sedekah ke, nak pahala kita pergi Syria ke. Macam Farah pergi Syria tu besar pahala tu. Ingatkan nak tunggu pahala macam tu untuk letak baru dapat mizan tu lebih pada yang baik. Tapi ambil satu subhanallah yang kita tengah live ni, kita cakap subhanallah, satu je, kecil je. Letak pada mizan, point. Terus mizan kita menjadi berat. Ya Allah, satu subhanallah pun. Jadi sebab itu hadis bagi tahu subhanallah tamla'ul mizan. Satu subhanallah memenuhi mizan. Sebab itu di mahsyar orang akan menyesal, ya Allah, aku baru sebut tu pun tak sengaja masa live. Pun boleh dapat macam ni punya ganjaran. Kalaulah aku tahu, aku sebut gila-gila zikir subhanallah. Sebelum tidur aku zikir subhanallah, 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 subhanallah. Kalau aku tahu, sebab itu akhirat adalah bumi untuk menyesal untuk semua. Ahli syurga juga menyesal, apatah lagi ahli neraka. Kenapa ahli syurga menyesal? Kalaulah aku tahu, aku buat sikit macam ni pun dah dapat gini punya macam dia punya apa saya cakap ni? Nikmatan. Nikmat tu. Kan? Dia punya ganjaran yang Allah bagi, kalaulah saya sebut banyak, macam mana saya punya amal sikit macam ni, Allah dah bagi saya syurga tingkat 5. Kalau saya lebih hari tu, mungkin saya dapat duduk tingkat 6. Gitulah. Ya Allah hari tu, Kalau if you guys agree and got the feel what we are feeling now, press left. Saya saja off comment. Sorry guys. Nanti kita on balik komen. Okay Ustaz. Bestnya kelas hari ni. Bestnya. Ustazah, tapi kita 10 minit lagi sebelum kita berakhir Ustazah. Okay. Contohlah Farah kan. Macam Farah hari ni duduk PKP ni dengan mak kan.
Dia Tiba-tiba. seorang Ustazah. Ah? Dia seorang, saya kat Damansara. Oh, dah balik dah? Sebab saya kerja kan. Saya kerja segi tolong buat-buat yang hantar barang semua. Ah, Lah okey, tak borak apalah. macam aku live ni kan. Borak dua je. Sorry guys. Farah, hari tu kan masa ada kan Ramadan yang buka puasa dengan mak kan? Mungkin you serve mak you air kopi ke? Mak nak air apa mak sahur? Farah pergi ambilkan air. Serve air tu, ingat Allah tak kira ke? Ambil air je Ustazah. Air kosong Ambil air. pun. Okey, air kosong. Tengok Allah bagi you tingkat 6 syurga. Contoh tingkat 6 syurga dengan sungai yang mengalir. Dekat sungai tu ada susu kurma. Contoh. Kata ini amalan mana yang I dapat ni? Ini amalan mana? Oh, ada satu hari tu you serve mak you bagi air kosong masa sahur. Baru macam ni je pun dah dapat ganjaran macam ni. Kalau aku buat lebih apa? Kalau aku buat lebih apa yang aku dapat? Mungkin aku dapat masuk syurga tingkat 7 bersama Rasulullah. Allah ni. Kan? Jadi kita doalah dapat masuk syurga sama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Okey. Dan okey. Ustazah, sebab saya risau kita ada 8 minit saja lagi sebelum Okey. kita live kan automatik je kan. Okey guys, sekali lagi Alhamdulillah anda bersama dengan Ustazah Asni. Kita dekat di bilik ngaji. Macam kita lalu bersama sekolah dulu kan. Jom kita pergi ngaji. Kan? So terima kasih Ustazah Asni. sama. Kita tadi baca surah ni. In case korang kod lah baru bersama dengan kami baca surah ni. Tapi saya cuba ambil satu soalan Ustazah. Alamak. Tukar gambar. What is that? Oh my god, my TV. Ada soalan. Ustazah ni ada. Kalau ada ayat yang kena sujud sahwi dari Cik Iyah 1100 hari. Tapi kita tak hafal doa dengan tak sujud, tak apa ke? Subhanallah. Baca subhanallah je lah kalau tak hafal doa sujud sahwi. Maknanya Subhanallah. kita tengah baca ngaji ni ada sujud sahwi. So kita perlu tak tepi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sujud sahwi? Oh, itu bukan sujud sahwi. Sujud sahwi ni sujud yang ada tertinggal dalam solat. Ya Allah. Sujud sahwi tu nama dia sujud. Tu dia. Itu nama dia sujud tilawah. Sujud tilawah. Macam aku nak buat perkataan ni. Tu dia. Kalau ada ayat yang kena sujud sahwi tu tapi kita tak hafal dengan doa dengan tak hafal doa dia dengan tak sujud tak apa ke? Okey Ustazah, macam mana tu? Silakan. Ustazah ada jawapan dia tak apa. Jawapan dia tak apa. Baca je lah subhanallah. Kadang-kadang kita tak prepare untuk ni kan. Tak apa, baca subhanallah je. Kalau kita nak sujud pun, baca Quran nak sujud, tak perlulah baca panjang-panjang. You sujud baca subhanallah pun dah okey. Puji Allah. Subhanallah tu bukan sikit-sikit punya kalimah. Subhanallah tamla'ul mizan. Tasbih subhanallah memenuhi mizan. Satu tasbih boleh penuh mizan. Farah tahu tak? Nanti dekat akhirat ibu-ibu ni akan cari anak tau. Bapa-bapa akan cari anak. Farah ni contoh-contoh boleh tak bagi mak pahala kau subhanallah je, satu je. Mak perlukan sikit je lagi subhanallah. Bagi. Saya bagi. Tak boleh. Dekat Lah. akhirat semua jadi kerekod. Anak-anak anti-anti. Tapi Anak mak saya ada, banyak. mak dia minta. Saya nak minta mak saya punya. Okeylah, bagi contoh lain lah. Adalah mak contoh. orang lain ni. Mak orang lain. Dia kata nak dia cari anak dia. Boleh tak kau bagi mak satu je tasbih subhanallah yang kau sebut kat dunia, pahala dia tu kau bagi mak. Sebab mak nak pakai sikit lagi nak top up. Sikit lagi nak top up. Tak cukup sikit lagi. Anak dia jawab apa? Maaf mak, saya pun tak tentu nasib saya. Saya nak pakai. Subhanallah ni saya nak pakai. Masya Allah. Minta maaf mak, begitulah keadaan di akhirat. Yang mana Yauma la yanfa'ul malu wa la banun. Masa tu tak guna dah harta dengan anak-anak yang kita ada. Sebab dah sampai akhirat. Minta ke anak-anak kata tak, maaf mak saya nak pakai. Tak dapat nak bagi. Masya Allah. Faham. Okay, itu tasbih. Hari ni kita belajar tentang tasbih daripada Suratul Nasr. Tasbih. Sarah, Fadlan nak habis je? Nak habis dah, tinggal lagi 4 minit je.
Okey, sedikit tasbih ni asalnya dulu tasbih ni ada sanad Ambil tasbih ada sanad, nama sanad dia sanad silsilah. Silsilah sanad tasbih. Silsilah. Asalnya dulu para sahabat zikir pakai biji kurma ambil biji kurma satu. Saya tak ingat pada zaman siapa mereka mula membuat untaian tasbih untuk mereka berzikir supaya mereka tak tertinggal macam baca 1000 la ilaha illallah, 1000 istighfar, 33 kali sebelum tidur, tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tak nak tertinggal, maka terciptalah tasbih. Dan tasbih itu pun ada sanadnya. Ada sanadnya. Saya dapat ilmu ni daripada Syekh Fahmi Zamzam dan saya pun mengambil sanad tasbih itu dengan dia. Masya Allah. Bersambung dengan para sahabat bersambung. Tasbih ni bermula pada zaman sahabat lah. Okay. Zaza, kita ada 3 minit je Zaza. Cantik soalan ni daripada Jazi Aizwa ni. Tasbih tu kita bertasbih ni kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku bersubhanallah dan aku berzikir ni, aku niatkan sedekah pada ibu bapa aku. Boleh tak Zaza? Boleh. Oh Masya Allah. Untungnya anak siapa tu? Untungnya mak dia. Masya Allah. Very good question Jazi Aizwa. Masya Allah. Now even kalau ibu kita masih hidup pun kita masih boleh kita boleh buat saja. Masalah hari ni aku bertasbih, aku nak doakan untuk ibu bapa aku hari ni, Muhammad Fadil Abdul Latif dan juga Farida Abdul Jalil. Yang kadang-kadang suka stok saya kat time saya kerja. Ustazah dia suka Ustazah stok saya time kerja Ustazah. Lepas tu kan habis memang hak ibu anak yang belum kahwin untuk stok setiap waktu dan saat. Yalah. Ambil kau. Cik Farida, dia dah tolong kau ni. Itulah dia, suka dia kalau dengar ni. Okay guys, saya rasa tinggal lagi 2 minit saja. InsyaAllah kita akan kembali bersama dengan Ustazah Asni hari Jumaat ini. Setiap hari Selasa dan Jumaat di bilik ngaji. Sebab kita selalu pergi, kita kat rumah ada banyak bilik. Kalau boleh kita khaskan satu bilik tu untuk solat dan mengaji dan lakukan kalau kita berkesempatan ada bilik lebih. Kalau tak ada tak apa, tidak. Farah, mesti Farah rindu Kaabah kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar. Semoga insyaAllah kita boleh pergi sama-sama lagi insyaAllah. Amin. Kita ingat tak kita pernah doa di sini dekat bawah Pancur Mas dekat Hijr Ismail. Dan saya dan Farah ni share dengan semua. Cepat Ustazah, 1 minit lagi tinggalkan hilang. Kita pernah berada di Multazam di sini. Mana kamera? Di sini dan kita mendakapkan pipi dan pipi kita di Multazam dan situlah Rasulullah mendakapkan pipinya. Mudah-mudahan tempat yang Rasulullah dakap dan kita mendakap pipi kita tak disentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, amin ya rabbal alamin. Semoga kelas yang tak seberapa ni yang kami anjurkan bersama dengan Ustazah Asni, with me, Fafau dan juga kawan-kawan, insya-Allah ada kawan-kawan lain yang mungkin nak bersama dengan Ustazah. Anda yang sedang menonton, thank you so much. Terima kasih. Ingat setiap hari Selasa dan Jumaat. Jumaat ni pukul 9 pagi Ustazah, saya akan buat reminder, jangan risau. Nanti hari Jumaat saya akan praktis apa yang saya belajar ni. Hari Jumaat saya ulang balik apa yang kita mengaji ni dan kita akan kongsikan kepada anda surah baru. Semua surah pendek supaya mudah untuk kita bertarawih. Ustazah minggu depan hari Jumaat ni Inna Atoina boleh? Nampak pendek tapi sukar sebenarnya. Kan Ustazah kan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Kita berjumpa lagi. Bye-bye Ustazah. Istaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'uhu. Saya tinggalkan Farah dan semua penonton siapa yang melihat viewer ni di bawah penjagaan dan pengawasan Allah. Allah lah menjaga kamu, menjaga imanmu, menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu dan semuanya insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia. Kita remove Ustazah. Sekali dengan aku punya kamera, aku remove sekali. Okay guys, tak banyak masa. Ini saja yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Moga manfaat dan terima kasih kepada anda yang memberikan komen. Allah Akbar, ramai yang nak suruh saya sambung live ni tapi kita jumpa hari Jumaat ni, okay guys. Kita berjumpa lagi. Moga kita yang baru belajar ni jangan malu. Awak dengan saya sama je. Sebab tu saya hari ni nak beritahu saya sama je dengan awak. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Farah Fuzana di Bilik Ngaji.